Sudah mampu atau tidak kita jadi ibu bapa yang menjadi contoh kepada anak-anak untuk jadi hamba Allah? Atau kita terus jadi hamba kerja? Kita terus jadi hamba keluarga? Terus jadi hamba jabatan? Dan yang kita paling takut terus jadi hamba dunia. Rasulullah yang hari ini kita rayakan satu daripada peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupan, jadual-jadual yang dapat kita jadikan sebagai panduan. Mudah-mudahan ini merupakan satu kekuatan. Maka alhamdulillahirabbil alamin harus selalu membasuh bibir kita. Juga kita angkatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita sedang merindui tokoh agung ini. Satu-satunya umat manusia yang diciptakan Allah terbaik di atas bumi. Dan kita paling beruntung kerana itu contoh terdekat untuk kita. Maka sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad harus menjadi nyanyian untuk bukan saja orang dewasa tapi juga anak-anak kecil. Kerana ini penanda sebagai kita sangat mengenali baginda dan akhirnya ingin bertemu baginda dan masuk ke syurga bersama dengan baginda insya-Allah. Jadi kekalkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai nyanyian, sama ada nak tidurkan cucu, nak tidurkan abang, nak tidurkan adik. Kerana selawat merupakan salah satu daripada talian hayat ataupun kita kata line yang dapat menyambungkan kita untuk merasa bahagianya berada bersama Rasulullah, bahagianya kita bernabikan Rasulullah, dan paling utama mencintai Rasulullah bermakna mencintai Allah. Jadi terima kasih pada saudari pengerusi yang saya tidak bekalkan salutasi untuk disebut-sebut jadi pegawai dari Jawi, juga pengurusi masjid agak bagi sikit kalau ada. Dan seterusnya jawatankuasa penganjur dan semua yang diberi Allah kesempatan untuk berada di dewan hebat ini. Mudah-mudahan semuanya diterima sebagai calon-calon syurga. Dia sedang membina satu-satunya jalan untuk melihat kehidupan sebagai sebahagian daripada tempat menyemai. Bukan sekadar menuai tetapi kita nak menuainya di sana insya-Allah. Jadi selamat datang diucapkan tahniah kepada penganjur yang mampu mengumpulkan umat-umat hamba Allah, yang mampu mengumpul calon-calon bidadari. Kerana kita semua akan diberi satu taraf yang namanya ketua bidadari. Jadi kalau bidadari diceritakan dalam surah-surah merupakan wanita paling cantik, tapi kita sebenarnya sedang ditempa Allah untuk menjadi calon-calon ketua-ketua bidadari. Bermakna kita akan jadi yang tercantik. Jadi jangan susah hati. Bidadari yang dicipta di syurga tidak ada amalnya, tapi kita yang dicipta di bumi ini ada amal ibadah yang menjadi sebahagian dari sebab mengapa kita mesti dan layak menjadi ketua bidadarinya insya-Allah. Maka rasakanlah, impikanlah, ungkapkanlah, pamerkanlah, benalah sasia supaya kita benar-benar menepati yang namanya ainun bariyah, yang namanya apa saja yang menjadi kecantikan, bukan sekadar cantik jasadnya tapi paling utama cantik imannya, cantik jiwanya, cantik akhlaknya. Maka hari ini kita diberi Allah kesempatan terbaik untuk berada di hari yang kita meraihkan satu peristiwa utama penting. Satu peristiwa yang menentukan hidup mati kita di dunia dan tenang susah kita di akhirat. Isra Mi'raj merupakan satu daripada peristiwa yang dilalui oleh tokoh agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk dipaparkan dalam Al-Quran, untuk membolehkan kita belajar. Kalau Nabi Yusuf kisahnya dipaparkan Allah dalam beberapa surah untuk membantu Nabi Muhammad merasa bahawa hidup untuk menjadi utusan Allah ini perlu banyak cabaran. Nabi Yusuf dari anak, dari sampai besar sampai dewasa, tapi akhirnya ditentukan Allah untuk menjadi menteri, yang akhirnya diberi kuasa penuh untuk mentadbir Mesir setelah diuji, setelah diberi berbagai cabaran. Ini menjadi satu daripada panduan pada junjungan besar yang juga melalui peristiwa-peristiwa pahit manis untuk bangun sebagai utusan Allah, membangun agama Allah, dan akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi contoh terbaik
utusan terbaik dan umat terbaik yang pernah lahir di bumi. Oleh itu sekali lagi berbahagialah kita. Merasalah betapa beruntungnya kita bahawa kita dipilih bukan sekadar menjadi pengikut Rasulullah, tetapi dihadiahkan satu hadiah paling unggul, wahyu paling jati, wahyu paling unggul, wahyu paling tepat, wahyu yang tidak disentuh oleh pindaan siapa-siapa. Sebab itu para scholars kata apa? Kalau kamu jadi Muslim, kamu patutnya jadi orang paling bertuah. Kerana kamu punya wahyu yang tidak dipinda oleh siapa-siapa. Tidak ada campur tangan manusia tentang wahyu. Dan wahyu itu sampai kepada kita hari ini terus dalam keadaan yang benar-benar tulen. Tapi malangnya, wahyu itu tidak diangkat sebagai panduan terbesar. Dia diangkat sebagai, kalau Syed Qutb kata apa? Al-Quran sebesar lautan, tapi orang mukmin hanya mengambil beberapa titis saja daripada Al-Quran, sehingga kekuatan Al-Quran tidak terpamer dalam sasiah. Kekuatan Al-Quran tidak tertampil dalam pengurusan diri dalam syariah. Tidak tertampil dalam pengurusan perniagaan dan hampir-hampir lenyap. Tidak dapat menjadi identiti dan karakter sebagai seorang yang mengaku saya hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Mari kita renungkan hal ini. Kisah yang kita angkat ini dari surah Isra ayat 1 ini. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Tajuk kita nak apa dapat dari Isra Mi'raj untuk membangun keluarga. Sebagai intro kita ambil sedikit je kekuatan. Maha suci Allah, tak ada yang lebih suci selain Allah, betul? Bermakna siapa mengaku hamba Allah harus suci mindanya, harus suci akhlaknya, harus suci lidahnya, harus suci matanya, harus suci telinganya, harus suci semua gerak-geri kehidupan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Surah Isra ayat 1. Yang menjalankan hambanya. Walaupun Allah boleh sebut yang menjalankan Muhammad, tapi Allah tak sebut yang menjalankan Muhammad, tapi Allah menyebut yang menjalankan hambanya. Nak bagi tahu kita yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj adalah hambanya. Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah. Jelas? Berdasarkan ayat itu. Tetapi kita sudah diakui atau belum? Kita diakui atau mengakui? Yang mana kita? Diakui atau mengaku? Kita ngaku. Siapa kita? Hamba Allah. Oi, jangan main-main. Betul? Tetapi belum di-endorse. Tapi Nabi Muhammad sudah di-endorse, sudah dicap mohon. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ini kekuatan bermakna kita ini hamba. Hamba pada siapa? Bukan hamba pada perut, bukan hamba pada kerja, bukan hamba pada keluarga, bukan hamba pada dunia. Tapi hamba kepada Allah. Orang yang paling mulia di bumi, orang yang merasa dia hamba Allah. Bukan hamba suami, bukan hamba perut, bukan hamba... Minta maaf banyak. Okay, sorry. Ini recording ni. Minta maaf banyak kalau terganggu. Okay. Jadi ini yang kita nak angkat. Sudah mampu atau tidak kita jadi ibu bapa yang menjadi contoh kepada anak-anak untuk jadi hamba Allah? Atau kita terus jadi hamba kerja? Kita terus jadi hamba keluarga? Terus jadi hamba jabatan? Dan yang kita paling takut, terus jadi hamba dunia. Apa saja yang dia berbuat niatnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ini akhirnya penutup kepada kekuatan mengaku. Maka kekuatan ayat ini walaupun satu ayat, tapi sangat mahal kalau kita mampu mengambil iktibar. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, dijalankan oleh hambanya. Bermakna siapa berkuasa? Nabi jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Saya tak buat apa-apa, saya dijalankan. Saya naik kereta, saya tak memandu. Betul? Bermakna hidup kita siapa yang pandu? Kita ke Allah, kita ke Al-Quran, kita ke suka kita.
Yang mana? Suka saya lah. Rumah saya suka saya nak buat apa? Anak saya suka saya lah. Isteri saya suka saya lah. Rumah saya. Yang sibuk pasal apa? Baju saya suka saya lah. Betul tak ayat tu? Ya Allah. Kamu jangan pandai. Ini rumah saya suka saya lah. Kita ikut sukanya siapa? Sukanya kita. Sukanya nafsu. Sukanya syaitan. Betul tidak? Maka kita nak bentuk keluarga kita yang tadi yang mengaku kita siapa? Nabi diperjalankan. Bila Nabi diperjalankan, hidup kita ini dari hari pertama sampai kita dijemput Allah. Siapa yang jalankan? Jangan ambil kira sebab saya pegang steering. Saya yang menentukan keselamatan. Awak jangan banyak cakap. Ini orang depan ni belum ada isteri, tak apa. Minta maaf banyak. Calon-calon je. Kita mana tahu, betul? Itu pilihannya siapa? Pilihannya Allah. Jangan pandai-pandai nak pasang-pasangkan. Kerana Allah sudah lahirkan dia bersama jodohnya, betul? Asal tak kahwin ustaz. Ustaz ni rugi. Kata kita sebab kita rasa jodoh tu kita yang pegang. Betul? Siapa pegang? Ya Rabbi. Jadi jangan susah hati ustaz. Bila nak kahwin? Belum sampai. Jodohnya belum ditemui. Bukan tak jumpa. Jumpa ramai orang ni, betul? Siapa nak jadi calon? Kata. Minta maaf banyak. Kena bully wakil kita hari ni. Minta maaf banyak. Anak-anak macam mana? I'm sorry namanya. So I am sorry. Maka kekuatan yang kita nak angkat, siapa jalankan kita? Siapa yang bagikan kita anak? Siapa yang bolehkan kita masak? Siapa yang boleh kita buat kita sampai berjalan hari ini? Ya Allah. Ini tangan siapa? Ini tangan siapa? Ini aku biru. Ikut. Deng. Oh, itu khabar lah dah. Sebab dia tidak bercakap ikut fikiran dan tak ikut iman. Letih weh. Okay? Ini tangan siapa? Tangan Allah, mak. Oi, tak boleh berhenti kat situ. Oleh kerana ruangnya sangat waktunya sangat sempit. Tak boleh nak bagi hurai panjang. Kau ada kesempatan lain. Ini tangan Allah. Sambung. Tangan Allah bagi sedar diri. Tangan saya nampak. Betul? Tangan je tunjuk kuasa. Mana kuasa Allah? Jadi maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Pertama saya tak lagi hamba Allah. Tak akan lawan Allah. Tak akan mengeluhkan takdir oleh Allah. Tak akan tanya rezeki dari Allah. Tentang rezeki yang Allah bagi. Tidak akan tanya bila nak mati. Takut nak mati. Siapa berani mati kat tangan? Siapa nak mati esok kat tangan? Woi, semua takut mati. Kata hamba Allah kan. Ini yang kita kata bercanggah. Mengaku di lidah tapi belum tertampil masuk dalam iman. Belum tertampil masuk dalam perbuatan. Belum tertampil dalam kehidupan harian. Siapa nak mati? Nanti lambat cik. Siapa nak mati cepat katakan? Tak ada yang nak mati cepat. Tak nak masuk syurga ke? Oh, no, masuk syurga. Maka sekali lagi minta maaf, motivator lain sikit ceramahnya ustaz. Jadi kalau ustaz boring, letih lah dia. Okay, ini kekuatan yang kita nak angkat. Nak bagi satu ayat, nak dia masuk dalam keluarga, bermula boleh masuk tak dalam jiwa kita. Boleh kita gerak tak satu ayat ini. Kalau ini sedar, ini tangan Allah pinjam, tak boleh lempang orang tau. Awak nampak ni? Ustaz nampak ni? Kau ajar tunjuk penumbuk kat ustaz. Betul? Bermakna sekali lagi, everything that you have. Cakap putih pula dah. Okay. Kalau kita ngaku hamba Allah, tidak ada satu pun dari kepala sampai kaki kita punya. Betul? Siapa bagi? Pinjam ke tidak? Bagi ke pinjam? Bagi ke pinjam? Pinjam. Tapi minjam tak sedar diri. Tak nak balik pula tu. Sedangkan yang nak diambil balik itu atas kuasa siapa?
Kuasanya Allah, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya, bermakna perjalanan hidup kita dipegang tergenggam oleh Allah. Itu baru nak ayat pertama. Yang menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kekuatan. Siapa tahu berapa jauh Masjidil Haramnya Masjidil Aqsa? Tak tahulah, ustaz tak sebut pula. Sebagai ahli keluarga, nak menjadikan Isra' Mi'raj satu benda yang anak paling suka. Mesti ada petanya dari Mekah ke sini. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ni berapa km. Kalau naik kapal terbang berapa jam. Kalau jalan kaki berapa jam. Naik burak berapa jam. Naik unta berapa jam. Tapi mak pun tak tahu, ustaz tak cakap. Kita tidak melengkapkan diri kita dengan fakta ini. Okay? Nabi diperjalankan siang ke malam? Malam. Bermakna malam merupakan malam masa untuk ibadah. Betul? Nak jumpa Allahnya malam. Kita malam buat apa? Nabi tidurnya sikit. Kita sikit-sikit. Masa ceramah tidur. Allahu Akbar. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Tolong hargai. Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa masjid? Bermakna dalam hidup seorang hamba Allah, rumah paling penting adalah masjid. Tapi anak kita sampai tak? Akhirnya ada tak bawa anak remaja pegang tangan dia bawa masuk masjid? Jadi Isra' Mi'raj mengajar kita dari masjid ke masjid. Tempat R&R kita ialah masjid. Tempat kenuri kita di masjid. Tempat ukhuwah kita di masjid. Bukan sekadar solat fardu. Jadi tahniah kepada masjid ini yang memberikan satu ruang kuliah yang sangat lebar. Selebar dataran untuk solat. Untuk jadikan tempat untuk menghubung silaturahmi, menghubung ukhuwah, mengajar kita. Kita adalah hamba Allah. Jadi untuk membangun keluarga, kita kena cakap. Masjid ke masjid, berapa kilometer? Kalau naik unta 3 bulan. Naik kapal terbang berapa kok? Naik burak berapa koknya? Okay? 1/3 malam terakhir dah turun balik. Ya Rabbi, ribu kilometer. Betul? NASA nak pergi bulan tak sampai-sampai. Entah apa planet dia kata, inilah bulan. Akhirnya tak jadi apa juga. Karena Allah tidak pernah benarkan siapa-siapa yang namanya makhluk untuk sampai ke langit. Itu cakrawala yang siapa diurus? Siapa urus? Allah urus. Dan kata, ya Allah panasnya hari ni. Ya Allah lit panasnya. Siapa urus matahari? Siapa turun hujan? Ya Allah hujannya banjir. Ini banjir. Kuala Lumpur dah banjir ni. Hujan tak berhenti. Siapa urus hujan? Jaga lidah. Ni yang kita nak belajar. Sebab itu hurainya bukan hanya sekadar cerita dapat solat. Bukan cerita untuk dapat perintah jumpa Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi semua. Okay? Kita dari ayat 1 itu, daripada episod demi episod harus dipahami. Dari segi fizikalnya, ataupun dari segi fiziknya, dari segi metafiziknya. Ataupun dari segi IQ-nya, dari segi EQ-nya, dari segi SQ-nya. Ni kekuatan. Kalau pegang dari segi fizik, oh Masjidil Aqsa, bela. Siapa pernah nampak Aqsa? Sampai Aqsa. Ini satu-satu daripada azam dan cita-cita. Bos kita kat depan dah sampai. Okay, Umi 2-3 kali cuba tak lepas agak. Ini Allah tak bagilah. Cari travel agent ini je win. Oh ya, pergi. Lah tak jadi ke? Tak cukup orang doktor. Masa tak sesuai, dia tengah ngamuk. Ada berbagai alasan, akhirnya belum sempat. 3 masjid terhebat, betul? Berazamlah kita. Kalau panjang umur nak dapat rezeki. Jejak kaki semasjid Al-Aqsa kerana apa? Masjid yang sudah dijejak oleh semua Nabi dan Rasul. Ni azam. Kita nak pergi ke... Aduh. Bukan masjid yang pasti, betul?
Di masjid buat apa je? Boring lah. Betul? Kita rasa masjid boring tau. Sebab tu pergi Mekah Madinah ada berjalan tak? Ada melawat tak? Kalau package ni buat mana ya? Betul ke tak? Okey, package kita ada melawat lah. Takkan tak pergi. Mana pergi? Nak pergi mana pergi umrah? Lawatannya ke Taif. Nak buat apa? Beli buah. Letih. Ya Karin. Sebab di sana ada pasar buah. Ini pengalaman izin Allah lah bawa jemaah. Dengan beberapa travel agent. Allah. Pikul buah lebih berat daripada pikul badan tu. Lepas tu dah sakit jari nak pergi masjid. Allah letih doktor. Sekat masjid kat bilik je lah solatnya. Tak letih kita. Sedangkan perjalanan masjid ke masjid, kalau boleh nak dah habiskan waktu di masjid. Tapi tak ada dalam jiwa kita. Kerana roh Isra' Mi'raj tidak masuk. Dari masjid ke masjid. Satu jarak yang sangat panjang. Tapi izin Allah dia naikkan jenderanya ke kenderaan bernama Burak. Tak tahulah Burak tu macam mana ya. Sebagai ibu bapa nak cerita Isra' Mi'raj, dia perlu ada data-data. Sekarang dah macam-macam internet ada. Apa itu Burak? Orangnya begini, bendanya begini, begitu, begini. Datang dari mana? Dari syurga. Dia begitu, dia begini. Kena tambah. Kena jelas. Yang kakinya boleh ke depan banjak sepanjang-panjangnya dan sebagainya. Jelas? Ini nak menerangkan satu ayat. Saya dibagi 1 jam. Sampai 10 apa? Sampai 11. Okey, 1 jam lah insyaAllah. Okey, boleh? Sebab nak kaitkan dengan keluarga, Umi tidak fokus sangat 100% daripada. Sebab Isra' Mi'raj semua orang dah pernah dengar. Alah, Isra' Mi'raj tak ada cerita lain ke? Boring ya. Dah tahu dah. Nabi dah Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Betul? Naik ke atas Mi'raj, kau jumpa ni, dapat solat. Semua tu dah tergenggam dalam kepala. Tetapi tidak menghayati proses-prosesnya. Nah, ini yang jadi masalah kita. Kita tak tengok masjid tu penting. Nabi dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya. Dibersihkan, buangkan darah-darah hitamnya. Betul? Berapa kali katanya? Entahlah. Berapa kali Nabi dibedah? Wih, tak berani jawab dia. Tak sah. Tapi keyakinan yang nak diangkat, Nabi dibedah hatinya bermakna. Hati ini sangat mahal. Aduh, hati Nabi kotor petampong kan. Nabi dah dapat alamin. Manusia paling jujur, paling baik, paling benar sebelum jadi Nabi dan Rasul. Itu nak kata busuk lempang kan. Okay, ini kekuatan. Tak maaf, kita ni dirakam tapi tak apalah, dia pandai-pandai lah nak edit. Betul? Kekuatan yang nak diangkat. Kita merasa Isra' Mi'raj tu macam hari lalu je. Dah biasa. Tajuk apa ceramah? Isra' Mi'raj. Allah. Betul? Kerana kita tidak melihat satu persatu dengan hati. Mana kalau Nabi dia bedah hatinya untuk jumpa Allah, kita apa? Jagalah hati. Kerana hati ini boleh sihat, boleh sakit. Hatilah manusia pula. Hatilah anggota tubuh yang paling cepat penat. Kita kata kaki, kalau jalan kaki penat dok. Kalau banyak fikir, Allah mak pening otak, penat otak. Betul? Tengok ragam orang, Allah penat jadi AJK masjid. Tapi ulama kata anggota paling cepat penat adalah hati. Cepat lelah adalah hati. Kerana apa? Semua yang kita tengok, semua yang kita jumpa, semua yang kita fikir, semua yang kita dengar, semuanya masuk ke hati. Ya Allah. Masuk-masuk tadi kata, ish,
Asal muka muram je ni. Ada orang tegur je. Tapi dia masuk ke hati. Esok ingat, lusa ingat. Sampai bila-bila ingat. Tak nak tengok muka dia. Nanti dia bagi komen tak bagus. Betul atau tidak? Maka tolong ambil kira. Nabi dibedah hatinya kerana hati paling mudah penat. Paling cepat letih. Boleh faham? Bukan mata, bukan telinga, bukan kepala, bukan kaki, bukan tangan. Bukan jasad, tapi hati. Okay, sebab itu tolong ambil kira, jangan bagi hati kita letih. Kerana bila letih dia boleh sakit. Bila sakit dah akhirnya mati. Betul? Ada orang yang hatinya sudah mati sebelum jasadnya mati. Okey. Inilah yang paling menakutkan. Tetapi kita tak perasan hati kita mati. Okay, ini kekuatan dah, mungkin boleh buat tajuk lain agaknya. Kita nak pegang balik Isra Mi'raj. Nak bagi tahu. Kenapa dibedah hatinya? Kerana Nabi yang sudah digelar Al-Amin itu harus benar-benar bersih untuk jumpa Allah. Bermakna kita uduk bersih ke tak? Jasadnya bersih, hatinya bersih ke tak? Hati boleh kotor pertama daripada pandangan. Apa yang kamu tengok? Tengok tudung orang, tengok baju orang, tengok cincin orang, tengok jam orang, tengok kasut orang, tengok kereta orang, tengok rumah orang. Betul? Penat tak kita? Rumah dia. Baju dia. Dari Dubai. Contoh. Umi tak tahu yang lain. Tengok cincin dia. 10 jari ada cincin. Tak tidur malam kita. Betul tidak? Lagi banyak kita melihat, makin letihlah hati. Makin banyak kita berjalan, makin letihlah hati. Sebab itu Isra Mi'raj Nabi dijalankan tak tengok benda lain. Dari masjid ke masjid. Masjidil Aqsa jumpa siapa? Utusan-utusan Allah. Jadi imam nak bagi tahu kat kita umat terbaik, utusan Allah terbaik adalah Rasulullah. Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa pada Rasulullah? Pengikut Rasulullah. Kalau Rasulullah dinobatkan the best of the best, adakah kita dapat gelaran itu? Adakah kita digelarkan umat yang best of the best? Yang ada sekarang apa? Umat yang sudah diperosok-perosokkan. Umat yang dikata teroris. Umat yang dikatakan papa kedana. Umat yang dikata paling hasad dengki. Umat yang dikatakan paling tidak maju. Okay. Sehingga akhirnya diperkotak-katikkan. Israel dengan mabuk dengan Palestinnya. Kerana ayat ini. Yang menjalankan, jelas dari Mekah dah dibersihkan hatinya, betul? Hati yang bersih, hati kotor sebab banyak tengok. Nabi dibersihkan hatinya supaya apa yang dia tengok di sekitarnya itu membuat hubungan dia dengan Allah jadi semakin kuat. Kerana Nabi baru saja mengalami 1 tahun yang digelar tahun duka cita, daun sedih. Ya Allah. Boleh kita bayangkan 2 tokoh utamanya meninggal dalam masa 3 hari. Ya Allah. Dalam masa 3 hari apa? Abu Bakar pula dah. Abu Talib meninggal. 3 hari selepas itu isteri meninggal. Dalam masa 3 hari 2 kematian. Dapat atau tidak kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah, betapa pilunya Rasulullah, betapa beratnya tugas yang dilalui oleh Rasulullah. Bila kedua tokoh ini diangkat oleh Allah,
Ini yang kita kena hayati. Dua tokoh agung yang menjadi tulang belakang Rasulullah diangkat dalam masa 3 hari. Okay. Ini yang kita nak hayati. Ini yang kita nak pegang. Bahawa apa perasaan yang kamu tanggung, siapa tahu? Allah tahu. Allah rawat. Allah tak biarkan. Allah bantu. Allah dekat. Pertolongan Allah cepat. Ini yang kita tak rasa. Sebab itu kita tak kisah. Apa rasa orang sedih hilang seorang isteri, orang sedih hilang pak saudara tempat bergantung. Kita tak lalu perasaan ini. Kita dapat bayangkan sedih itu dalam memegang jawatan terbesar. Diancam sana sini, dimacam-macamkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hilang tempat bergantung, hilang payung, hilang tongkat. Tolong rasakan bagaimana perasaan ketika itu. Kemana dia nak mengapai kekuatan. Sebab itu Allah jemput. Allah bagi dia sedih supaya pergantungannya tidak lagi kepada manusia. Allah nak ajar supaya Nabi hanya bergantung pada Allah. Apa pun yang dilalui, apa yang ditemui, apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, tidak akan melemahkan baginda. Tidak membuat baginda gusar. Terus diangkat Allah. Maka kita umatnya susah macam mana, sakit macam mana, sedih macam mana, tersingkir macam mana, hilang kerja macam mana, pergantungannya di mana? Ini kekuatannya nak diangkat. Yang ini tahun kesedihan habis. Apa kekuatan di tahun kesedihan? Siapa bagi sedih? Allah bagi sedih. Siapa bagi hati? Apa sebab jaga hati penting? Tembak je lu jawab. Tak payah jawab-jawab. Biar dia jawab sendiri. Tanya-tanya buat apa? Betul? Takut nak jawab. Salah tak apa. Supaya ujungnya betul. Tapi salah tak tahu betul. Tak tahu tak letih. Sebab itu kaedah Nabi mengajar tanya. Kamu ndak tak? Kamu boleh tak? Kamu suka tak? Kamu tanya. Kaedahnya bertanya. Nabi tak suap-suap saja. Tanya. Nak pahala tak? Nak itu tak? Nak ini tak? Nak syurga tak? Nak senang makbul doa tak? Nak itu? Allahu Akbar. Tak payah tanya-tanya lah. Rasulullah cakap je. Bagi je. Tak. Nabi tak bagi kalau sahabat tak ready. Okay. Mengapa hati sangat penting? Kerana kita bertemu Allah. Allah bertemu kita. Di mana? Di hati. Aku tak tengok muka kamu, tak tengok duit kamu, tak tengok harta kamu, tak tengok potongan kamu, tak tengok apa yang kamu ada. Tapi yang aku tengok hatimu. Ayat ni dah buih-buih, semua orang tahu. Buat aja belum. Suka hati kita lah. Kita sedih tahu tak? Awak mana tahu perasaan saya? Kita tahu perasaan kita je. Tapi tak kaitkan dengan Allah. Nabi sedih. Sedih sesedih-sedihnya. Okay. Dia ayah meninggal, dia tak sedih sebab dia tak tahu. Okay. Mak meninggal, sedih sikit. Tapi dua tokoh ini meninggal. Sedihnya, ya Allah. Ini yang kalau para sahabat meriwayatkan, nangis. Dalam masa 3 hari, bukan 3 bulan. Bukan 3 minggu. Kenapalah Allah bagi? Semalam sahabat Umi dari Labuan. Pengarah zakat wilayah Labuan. Meninggal di umur 43 tahun.
Mi telefon isteri dia. Mi tolong doa saya. Tolong doa anak saya. Anaknya satu, umurnya 12. Dia nangis tak berhenti, Mi. Apa dia cakap? Kenapa Allah ambil bapa saya ni masa saya kecil lagi? Kenapa tak bagi bapa saya lama sikit supaya saya besar? Saya tengah kecil ni. Yang mendengar ratapan itu turut menangis. Saya nak jawab apa, Mi? Dia marah dengan Allah ambil ayah dia. Saya kecil lagi, bukan kecil lagi ni. Asal Allah ambil cepat sangat. Salah ke betul apa dia cakap? Salah ke betul? Oh, dia tak tahu dah. Setengah ngangguk, setengah hobi ni. Ini mak-mak ni. Kita tak pasti tau. Betul? Dari segi mindanya, IQ-nya dia betul. Udahlah aku anak seorang, ayah dia seorang, apalah Allah ambil. Mak, bagilah aku besar sikit. Logik atau tidak? Anak hari ini pakai logik, tak pakai spiritual, tak pakai apa yang namanya iman, tak pakai apa yang namanya keyakinan. Kerana dia tidak pernah disuntik dengan keyakinan. Dia disuntik dengan fakta. Dia disuntik dengan logik. Betul. Sebab itu anak hari ini nak suruh apa pun, pasal apa? Pakai baju ni, pasal apa nak pakai baju ni? Kita tak nak pakai baju ni, nak pakai baju sana. Sebab anak hari ini, okay, jadi mak pegang kayu tukul, banyak-banyak cakap pakai. Jangan banyak cakap makan. Allahu Akbar. Betul? Akhirnya anak meloncat. Tak nak makan, macam mana? Tak suka macam mana? Zaman kita, yes, takut dengan mak macam takut Tuhan. Takut mak lagi takut Tuhan. Tak ada. Solat pompang. Dah solat? Dah. Tapi solat ni tak apa-apa. Sebab mak tanamkan hormat mak. Ikut cakap mak. Tak ikut mak, durhaka. Dia tak tahu tak ikut Tuhan, lagi durhaka. Betul? Akhirnya siapa orang yang paling kita sayang? Mak. Dah jawab salah dah. Tak kena lempang. Dah tua-tua pun. Siapa orang yang paling kamu sayang? Mak lah. Itu masih songsang jawapan. Siapa ajar kita untuk sayang mak? Mak lah. Siapa ajar mak? Mak lah. Oh, ini banyak kuliah tauhid yang nak kena buat ni. Koyak hubungan dengan Allahnya letih weh. Nanti kita buat bersiri supaya faham. Siapa ajar kita untuk sayang mak, hormat mak? Allah melalui Nabi pakai Quran. Ya orang takut dah sebut dah tu. Allah, takut salah. Ini atas bumi salah tak apa. Bawah bumi itu salah kena tak oh. Ini keyakinan. Sebab itu nak bercakap pasal Isra Mi'raj, kalau kita punya hubungan dengan Tuhannya tipis, keyakinan belum tebal, sakit. Okay? Sebab itu sebagai motivator kita melihat dari segala sudut. Dari IQ-nya, EQ, SQ. Dari otaknya, dari perasaannya, dan dari hubungannya dengan iman. Tengok tiga-tiga. Sebab itu kita tak kisah, dia belah dadanya, dia buang hati, darah hitam dari hatinya. So what? Itu faktanya. Apa ibrah, apa kekuatan, apa kebaikan, apa yang kita boleh belajar dari peristiwa di bedah hatinya. Kita kena bedah hati kita, ada apa dalam perut aku ni, ya Allah. Sakitnya hati ni. Betul ke tidak? Tapi kita tak bedah hati kita dengan Allah. Nanti kau hari ni ada ubi ada batah. Ada hari ada bala. Hari ni hari kau, esok aku jaga. Cantik tak hatinya? Adik-beradik perang dunia. Ya Allah, semalam baru datang seorang dah. Umi ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Harta pusaka suami. Anaknya perempuan semua.
Adik-beradik suaminya 12. Okey. Mati saja suami, adik-beradik kepung semua harta. Kamu tak ada anak lelaki. Ini semua hak kita orang. Faham? Awak dapat sikit je sebagai isteri. Tahu tak? Allahu Akbar. Sedangkan dia tak terlibat. Sedangkan dia tak tolong pun orang tu. Yang tahu nak ambil duit orang tu. Betul lah ada peraturan. Betul? Tapi agak-agak lah. Bila nak bagi? Bila nak masuk bank? Bila gitu? Bila nak bagi? Bila? Siapa pening isteri tu? Sia nangis. Kita dengar je lah. Nasihat sikit-sikit. Kebetulan yang ditinggal tu banyak. Yang buatnya kami 4 orang ni, 4 kerat ni yang buatnya. Yang kamu sibuk-sibuk, kami mana nak bagi, tunggulah. Peguam ada itu, syariah ada itu. Kita ikut semua. Tak sabar. Apa lama sangat? Ya kari. Tamak harta orang. Bukan dia terlibat pun. Betul? Oleh itu saya pesan pada semua yang ada. Dia ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Itu harta dia. Yang kau tamak sangat. Pasal apa? Sebab kita hamba dunia. Kalau hamba Allah, dia tak nak. Betul? Ngaku mulut hamba Allah, tapi perangai hamba. Allahu Akbar. Payah kau mahu. Apa di mulut tak sama dengan di hati. Jelas. Sekali lagi. Ketawalah, jangan. Tak nak ketawa. Ketawa itu tanda sehat. Ketawa milik Allah. Nangis pun milik Allah. Kalau jumpa ruang ketawa, ketawalah. Ya Allah, takut je nak. Ketawalah. Kita kan dalam majlis ni, betul? Bukan dalam mahkamah. Mahkamah ketawa, menghina mahkamah. Keluar. Oh, mi pernah tengok. Garangnya hakim. Polis pun datang. Puan, keluar puan. Kesian. Dia gelak dengan kawan sebelah dia je. Kan mendengar kes kan. Hakim nampak menghina mahkamah. Keluar. Dan yang paling menderita jadi hakim. Tak boleh senyum. Bila jadi saksi bercakap tak boleh senyum. Jangan senyum. Saksi diragukan. Masya Allah. Itu mahkamah. Ini kan majlis ilmu. Relax lah. Sikit lagi habis lah tu. Bila nak habis. Ini belum naik lagi pun. Sebab tujuan saya bukan nak urai semua Isra' Mi'raj. Semua orang tahu dah. Langit satu jumpa siapa, jumpa siapa. Betul? Tetapi kita nak ambil kekuatan apa yang kita nak buat supaya anak kita rasa Isra' Mi'raj ini satu daripada pengajaran yang Allah bagi untuk didik kita. Bukan untuk dengar, untuk buat, untuk rasa, untuk amalkan. Itu tujuannya. Bukan nak gelak-gelak sekosong-kosong. Betul? Jangan sampai tak boleh gelak. Letih nanti darah tinggi, pensan. Okay, ada orang meninggal. Duduk masjid. Sebab serius sangat. Kita nak mati esok kan? Kalau nak mati esok pun bukan tahu. Betul? Ya Allah, ceramah terakhir di doktor tu dekat masjid kita. Tak sangka. Apa sebab datang ayat tak sangka? Sebab kita tidak pernah bersedia untuk mati. Ini kekuatan. Nabi Muhammad sangat sayang dengan Khadijah dan Khadijah sangat penting kepada perjuangan Rasulullah. Betul atau tidak? Tetapi Allah kata kamu tak boleh gantungkan orang 2 orang ni. Hang kena gantungkan aku. Ini prosesnya. Allah ambil dua-dua. Redha lah. Boleh nampak? Sebab itu Allah pungut. Deng. Tak pernah jumpa Allah. Tak ada Nabi yang boleh tak tengok Allah. Betul? Tak ada Nabi yang dipanggil sendiri oleh Allah menghadap secara peribadi.
Tak bangga ke kita? Ya Allah. Best of the best. Ni kekuatan, minta maaf banyak. Dah 10.30. Saya sampai pukul berapa yang? 11. Okey, ada setengah jam. Okey tak? Kalau ngantuk boleh je tidur dulu. Habiskan kejut. Okey? Rasanya di meja ada air-air semua kan? Ada yang nguap-nguap dah? Okey, no problem. Terima kasih, faham. Syukur, alhamdulillah. Okey sayang. Bukan senang nak faham bahasa isyarat ni, betul? Dari itu tutup gelasnya, maka dibuka gelasnya, faham-faham le. Tak minta pun, tapi itu dah perbuatan minta. Kok faham. Kok buta tak jadi apa. Mata terbeliak tapi tak nampak. Okey, ini kekuatan. Minta maaf banyak. Kita sedang membaca apa yang Allah masukkan. Apa yang Allah nak kita belajar dari proses ini. Betul? Jelas? Tapi tak boleh semua sekaligus. Kerana ibrahnya sangat besar dan banyak. Nak je pun satu ayat saja. Pertama tengah malam, betul? Mi suka ulang. Okay. Dah sampai atas tu faham dah, jumpa orang ni, apa ni. Kemudian turun, dapat orang bergaduh lah, orang tak percaya, orang tak gitu, orang tak gini, betul? Itu kita akan kenian ni sekolah dah panjang umur. Tapi lah ni nak bagi tahu dulu, Allah mengambil kira faktor cakrawala. Mengambil kira faktor waktu. Okay? Allah mengambil kira faktor waktu. Kenapa dinaikkan tengah malam? Kenapa tak dinaikkan pagi? Kenapa tak tengah hari? Agak-agak lah. Entahlah. Kau tengah hari panas cahaya pula. Kita pun buat hujah masing-masing. Boleh nampak? Allah naikkan di malam hari. Tengah malam. Tengah tidur. Betul? Nak bagi tahu kita, kalau kamu nak dekat dengan Allah, bangun malam. Kita malam buat apa? Kan letih. Nabi tidur sikit, kita sikit-sikit tidur. Mana ngantuk ya Allah. Tadi sahur tak tidur dah tu ngantuk. Dah puasanya haru biru. Tolong ambil kira kenapa peristiwa mahal ini. Peristiwa penting ini dilakukan di tengah malam. Kerana malam masa sangat damai, sangat tenteram dan macam-macam. Kita terlepas waktu terbaik itu. Jadi dari hari ini tolong niat dalam hati kita, aku nak bangun malam. Aku nak bertahajud malam. Aku nak solat taubat malam. Aku nak sobat. Ini yang kita nak kena angkat. Sebelum kita dapat ibrah kekuatan yang ada dalam peristiwa ini, sebelum bagi pada anak, kita dulu pakai. Kita dulu jadi contoh. Mak apa bangun tengah malam? Pergi tandas. Betul ke tidak? Kenapa dah pergi tandas? Allah mudahkan semua urusan. Apa sebab Allah bangunkan? Nak pergi tandas, betul? Apa jadi kalau tahan-tahan? Nanti masalah, betul? Sebab itu Allah bagi rasa, dah tak boleh tidur. Tapi setelah Allah mudahkan, setelah Allah legakan, apa kita buat? Lambat lagi baru pukul 3. Tak rasa malam tu hebat. Tapi dah baca Isra Mi'raj. Maka apa yang Allah nak beritahu, malam adalah saat kamu berjumpa Allah. Allah nak jumpa Rasulullah malam. Maka malam waktu ibadah. Ini cara membacanya. Cara membaca peristiwa. Supaya kita dapat kekuatan dari segi spiritualnya itu lebih besar daripada fizikalnya. Dari segi materialnya. Dari segi faktanya. Boleh nampak? Nak bentuk
keluarga. Nak bangunkan dalam keluarga. Kalau belum bangun dalam jiwa, belum bangun dalam minda, belum bangun dalam amal, tak mampu bangun ke siapa-siapa. Okay? Jangan mimpi anak nak bangun malam kalau mak tak pernah buat. Okay? Sebab itu bulan ini bulan ganti puasa. Betul? Walaupun sudahlah 8 bulan, 9 bulan berlalu. Lambatnya ganti puasa tu nak buat macam mana? Betul? Yang dah berumur ganti puasa, doktor tak boleh buka. Saya puasa wajib. Wajib. Ganti. Tunggu ujung tanjung, ganti. Ya Rabbi. Siapa berhutang? Orang yang berhutang patutnya apa? Bayar hutang cepat ke lambat? Cepat. Kamu mati dalam keadaan berhutang tak jumpa Allah. Jangan main-main. Tapi hutang dengan Allah, ya Allah. Nak jumpa Ramadan balik. Baru ingat aku ni hutang. Wahai suami, tolong ingatkan anak-anak, anak-anak remaja, tolong ingatkan isteri. Jangan tunggu hutang dengan Allah lama sangat, nanti mati kamu tak terbayar. Bayang kau dia mati sebelum rejab. Hutangnya bayar ke tak? Tak bayar. Sebab itu kata cepat-cepat. Bayar hutang cepat-cepat. Bayar hutang jangan tangguh. Ini contoh. Kalau orang takut dia nak jumpa Allah bila-bila masa. Dia bersedia untuk jumpa Allah bila-bila masa. Semua hutang dengan manusia selesai. Hutang dengan Allah selesai. Jelas. Malam sangat mahal. Ibadah waktu malam ialah ibadah paling baik. Tidak ada solat yang sunat yang paling mahal di mata Allah selain solat tahajud. Tapi we miss that. Kita terlepas itu sebab nak tidur lebih penting. Di situ peranan setan, di situ peranan nafsu. Jelas tak ini? Tengah malam. Nabi tengah malam dijalankan. Okay? Naik kenderaan yang namanya burak, semua orang tahu boleh merentas, lajunya lebih daripada kapal angkasa mereka. Boleh sampai ke Masjid Al-Aqsa dalam masa yang sangat singkat. Ya. Dalam masa yang sangat singkat. Jangan tanya pakai enjin apa. Pakai tebur ke tak. Betul? Kerana kenderaan yang diangkat dari syurga yang namanya burak itu, okay, terbangnya sepintas seperti kilat. Boleh nampak? Perjalanan 3 bulan. Boleh sampai dalam beberapa saat. Dijalankan dan bumi yang dilintasi menjadi bumi yang paling berkah. Inilah ayat yang menyebabkan Israel mati-matian nak ambil Palestin. Kerana Allah sudah tetapkan tempat yang dilalui oleh burak untuk sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah kawasan paling berkah. Aku berkahi tempat yang dilalui. Maka selagi mendengar ayat inilah Israel sampai mati nak buat. Nak ambil siksa lah macam mana, dia tidak akan menang. Allah tak akan bagi menang. Sebab itu tanah masjid taman Nabi-Nabi. Boleh jelas setakat ini. Kita tidak mengikuti perjalanan itu secara dongom sampai. Kita hanya mengambil sedikit-sedikit daripada episod. Okay? Dan maka tempat yang berkah dia melalui kubur yang namanya kubur Masitah. Okay? Setengah ustaz terus langsung je tak. Kita bukan nak meneliti peristiwa, tapi kita nak mengambil apa yang tersimpan dalam setiap episod, dalam setiap peristiwa. Okay? Melintasi tempat wangi. Ya Jibril, apa benda wangi sangat ni? Di sinilah kawasan perkuburan tukang sikatnya Fir'aun. Yang mati dibungkus ataupun dia rebus dalam air panas. Mendidih suami isteri dan 3 orang anaknya. Redha. Kerana meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Sanggup bunuh diri. Kita mampu dah. Mampu dah.
Bermakna keyakinan kita halus macam kulit bawang. Masih tak tukang sikat je. Kalau sekarang orang gaji je. Bibik je. Tapi tak mampu berkorban kerana Allah. Tak mampu membuktikan keyakinan ketuhanan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Masitah. Ini juga peristiwa. Malulah kita mengaku umat Muhammad tapi tak mampu berjuang. Terlalu jauh beza antara kita dengan Masitah yang sayangkan akidahnya, sayangkan hubungan dengan Allahnya, mengharapkan syurga balasan yang Allah janjikan. Sama juga peristiwanya Asiyah. Betul? Calon syurga. Dinobatkan calon syurga. Suami jahat macam hantu. Kalah hantu, betul? Tapi siapa yang suaminya jahat angkat tangan? Tapi suaminya pandai barang angkat tangan. Dia sama jahat dengan Firaun tak? Tak. Maafkanlah dia. Mana boleh? Ish. Tak sanggup. So datang kaunseling semuanya. Ya Allah, dulu. Dia pernah begitu. Awak ni bila nak hidup sekarang? Hidupnya dulu je. Dulu pernah bohong saya, dulu pernah itu, dulu pernah ini. Tu sebab saya ni minta cerai. Loh. Ya Rabbi, senang sangat minta cerai. Lebih tu sengsara juga. Ini kekuatan contoh. Kerana apa? Keyakinannya tak ada. Tak mampu nak dipertahankan kerana Allah. Okay, sebab itu jumlah perceraian dalam masa 5 minit satu perceraian. Masa dulu 13 minit satu perceraian. Sekarang dia jadi 5 minit satu perceraian. Ratus jenis jumlah perceraian. Umur perkahwinan 5 tahun ke bawah. Ini dah lebih semua kan. Muka tenteram je nampak. Okay. Cerai-cerai lah lantok lah rumah. Nak kahwin lagi, kahwin lah. Kemarin dia dapat satu panggilan dari seorang anak yang berumur 54 tahun. Doktor, macam mana nak buat mak saya ni mabuk nak kahwin? Umurnya berapa? 75. 72. Dah kahwin 3 kali. Ni nak kahwin yang keempat. Minta maaf, ini selingan. Nak bagi tahu keyakinan bertuhan itu bukan main-main. Bukan boleh sebut pakai mulut. Buktikan dengan keyakinan. Kita ada ilmu banyak ni. Pergi kuliah ni. Dah muntah dah pergi kuliah. Tapi keyakinan tak kental juga. Akhirnya tidak merasa bahawa yang orang yang paling aku sayang ialah Rasulullah. Sayang Rasulullah bermakna kamu mesti sayang Allah. Ini yang Nabi kata, tolong sayang aku. Kalau kamu sayang Allah, sayang aku dulu. Sebab aku yang jumpakan kamu dengan Allah, kata Rasulullah. Kita dok mak kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Empuk kan? Ini masalahnya. Okay? Jadi tolong bangun keyakinan. Tambah ilmu bahawa aku nak dekat dengan Allah. Okay. Dah lalu Palestin, sudah lalu sampai Masjidil Aqsa. Betul? Nabi minum apa? Dibagi 2 gelas arak dan susu. Ini pun kekuatan. Kalau nak minum yang terbaik. Jangan sebarang air, janji air. Betul? Tadi dibagi teh tarik. Boleh ke? Boleh, no problem. Kecuali dia pilihan. Betul? Kita rasa nak makan yang sedap walaupun badannya menderita. Sayang badan ke? Sayang perut ke? Sayang Allah? Janji nak sihat, ya Allah beri kekuatan, beri kesihatan. Makannya. Tak pernah ingat Tuhan. Tak pernah ingat badan. Makan. Ini lekah depan ni kan tak tahu apa lagi di hidang. Jangan main-main. Salah orang hidang pula. Bukan salah orang hidang. Salah yang makan. Betul ke tidak?
Nak yang sihat ke nak yang sedap? Oi, cakap manisnya. Bagi teo tawa. Ya Allah, tawa airnya tak ada gula ke? Betul? Kita mencari yang sedap, weh. Yang penting sedap, betul? Ya Allah, dulu di belakang dia ada satu kedai stik yang sangat sedap. Ada lagi ke tidak? Ada. Itu mana itulah mencari yang sedap lah tu. Okey. Kita mencari sedapnya di sini, akhirnya hilang sedap di sana. Kerana nak jaga makan, akhirnya kita lupa sedekah. Sedangkan syurga itu ada pintu sedekah. Ini kekuatan. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu baik hati, ada pintu takwa, ada pintu redha, ada pintu, ya Allah banyaknya pintu. Kita nak tempah yang mana? Tak tahulah. Suka-suka Allah lah nak letak mana. Okey. Ni kekuatan tak habis seramiran. Tak sampai naik dah ni. Sampai Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam. Walaupun ada Nabi Adam, tapi Nabi Adam duduk belakang. Nak ajar apa? Nak ajar solat. Letih otak kita ni. Nak bagi tahu kalau dia hebat, muda pun ke depan lah. Betul ke tak? Kamu orang muda pergi belakang. Bagi orang tua ke depan. Allah. Kita selalu kata orang muda tak pandai lagi. Tapi bukti membuktikan Allah dah kata kamu the best. The last and the best. Betul? Adam tahu tak the best and the last? Tahu. Nur Muhammad itu dicipta oleh Allah sebelum wujudnya Adam. Ya Allah. Dah bercakap Nur Muhammad pula. Dah bercakap pasal tasawuf, letih juga kita. Kena belajar. Tauhid, fiqh, tasawuf gabung baru boleh faham. Boleh nampak? Maka kekuatan yang nak dibangun. Nabi Muhammad paling muda, paling kecil. Tapi Adam kata, I know you are the best. Nampak tak? Tapi orang muda jangan pula besar kepala. Letih lagi. Boleh nampak? Saya imamnya. Semua orang boleh jadi imam, betul? Tapi bila dilantik jadi imam, saya imam satu. Tuan imam dua, imam tiga. Imam je dah lah. Betul? Tapi bangga setengah mati. Ni masalah sebab tak belajar dah dia peristiwa. Nabi jadi imam pada semua para Nabi. Tak ambil kekuatan dari situ. Padahal bukan pernah jumpa pun. Jumpa dalam sirah, bukan jumpa dalam muka. Betul? Baru kali pertama jumpa, ya Allah. Kamulah jadi imam. Tak apalah, Adam Nabi imam tadi nombor satu. Adam kata, bagi aku nombor satu tua, tahu tak? Bagi orang tua. Ni kekuatan. Kekuatan yang Allah bagi pada Rasulullah jauh beza je dengan kekuatan ujian-ujian yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Sebab itu syariat yang dibawa oleh nabi lain hilang, kita kata kaumnya hilang semua. Tapi Rasulullah yang dia bawa sampai seumur sekalian alam, betul? Rahmatan lil alamin. Nabi-nabi lain tu sedar ini the best. Nampak? Tak payah sombong. Boleh jelas? Oleh itu yang tua didik lah yang muda-muda. Jangan tunjuk aku dulu makan garam. Orang muda kata kita dulu makan burger. Kalah lagi. Betul? Kita dah makan lasagna. Kita kata canai pun tak lepas. Kita tahu ketayap. Betul? Oleh itu respect each other. Sayang yang muda, hormat yang tua, belajar, gabung kekuatan. Sebab Rasulullah diajar begitu oleh Allah. Jangan sombong Muhammad. Okay? Walaupun dia dibawa langsung oleh Jibril, orang lain tak ada.
Wah, mata apa dia kereta? Keseorang je dia kereta. Naik burak jangan main-main. Betul? Baru langsung naik. Dang. Secara ringkas. Ya Allah. Soal jawabnya pukul berapa sayang? Pukul 11. Ada 10 minit. Jangan banyak-banyak tanya. Lempang kau. Maka kekuatan yang nak diangkat, menaiklah. Sudah belajar bahawa dia minum yang terbaik. Di mana-mana nak minum, jangan janji ada air. Betul? Allah akan bimbing kamu. Kalau kamu ingat, aku nak minum yang mana terbaik. Tak payah orang cakap, tahu dah. Ya Allah, tak sangka nak jumpa. Memang banyak tak sangka. Kan sebab kamu tak jumpa Allah. Hidup ini tak ada tak sangka. Mesti sangka. Kerana takdir di tangan siapa? Allah. Tak percaya takdir, rosaknya iman. Ya Allah, tak sangka. Ya Rabbi, tak sangka mati. Banyak sangat hidup tak sangka. Jangan. Kerana semua hidup kita sudah dijangka, dijadual oleh Allah. Apa terjadi terima, ya Allah. Macam mana pasal apa? Mbak dah pasal apa? Jangan tanya pasal apa. Jangan tanya sebab apa. Pasal apa, kenapa, asal. Oh, banyaknya soal. Kamu sudah mempersoalkan takdir. Okey. Orang yang percaya, yakin terus, takdir tak pernah salah. Ya Allah, saya solat, saya ibadah. Tapi rezeki sikit, dia solat, hidup apa hidup. Tapi rezeki melimpah-limpah, ya Allah. Kenapa lah Allah buat kok ni noh? Nampak dah. Nampak tapi buat. Jangan nampak je tapi tak buat. Letih kita, betul? Jadi semua takdir kita. Oleh itu ambillah setiap detik dan peristiwa yang Allah catat dalam Al-Quran. Baca dengan hati. Baca dengan iman. Baca dengan keyakinan. Baca dengan ilmu. Baca dengan rujukan. Bukan dengar. Ada ustaz tu cakap. Dia ingat apa yang dia hendak je, yang lain tak ingat. Awak tahu tak apa sebab ustaz cakap? Tak tahu pula. Saya dengar yang itu je. Udah pakai yang itu je sesat barat. Letih kita. Sebab itu kalau belajar mesti faham. Kalau belajar mesti ada guru. Kalau belajar mesti ada buku. Saya bawa ni ya Allah, ajar anak-anakmu mencintai Rasulullah. Kalau tak ajar ini, Isra' Mi'raj kosong. Siapa Allah, siapa Rasulullah, anak tak tahu. Siapa ingat tarikh dia mula mengucap 2 kalimah syahadah? Kat tangan. Tak tahu loh. Siapa ingat tarikh lahir? Tarikh lahir ingat. Lahir dulu ke syahadah dulu? Lahir dulu. Ingat tarikh lahir. Syahadahnya bila? Ngucap 2 kalimah syahadahnya bila? Masa sekolah tapi tak tahu tarikh, betul? Bermakna tak ada syahadah lagi. Sebab tak ingat. Kita tak ingat bila jadi hamba Allah. Letih ke tak? Oh, letih ya. Orang bukan Islam masuk Islam, ada tarikh, ada imam, ada surat, ada kertas. Ada saksi. Kita ada siapa? Siapa aja anaknya 2 kalimah syahadah sendiri. Tak letih kita. Letih ke tak? Di sinilah hancurnya akidah hubungan dengan Allah. Mungkin ada ruang nanti tahu kalau emosi kita koyak yang tu. Okay. Kalau tak dibuka, tak lepas. Semua ibadah sangkut tanpa 2 kalimah syahadah. Tak ada yang boleh pegang syahadah ibadah kamu. Kerana itu kontrak paling besar di bumi ini. Kontrak yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh bumi dan disaksikan oleh tubuh kita sendiri. 2 kalimah syahadah. Sangat ramai manusia yang besar, yang kecil, yang tafiz, tak tafiz, yang sudah tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tanpa 2 kalimah syahadah, semua ibadah hancur.
Sebab itu kita bukan semakin baik. Walaupun lebam dahinya, walaupun saya tak tahu pergi umrah. Sebab 2 kalimah syahadah adalah cangkuk nombor 1. Tanpa ini semua tak jadi. Dia solat sampai lebam dahi tapi tidak bersyahadah. Letih weh. Okay. Ada yang sudi untuk kita baharui syahadah kita? Siapa nak lead syahadah kita hari ini? Ada? Sebab ramai sangat orang yang sudah tidak boleh membaca ayat ini. Ayat paling penting ini. Ada? Kita baharui hari ini supaya ada tarikh. Okay, Ustazah boleh bimbing? Boleh? Kita baharui sekarang syahadah semua ahli. Boleh? Supaya bila saya, kalau ceramah lain besok, bila anda membaharui 2 kalimah syahadah anda sudah ada tarikh. Tarikhnya hari ini. Ustaz, bolehkah?